Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi bersama saya Tira Minuddin. Malaysia dan Mesir sepakat tingkatkan hubungan dua hala ke tahap perkongsian strategik demi manfaat bersama. Fokus tertumpu kepada penerokaan bidang-bidang baharu yang berpotensi. Ini termasuk ekonomi digital, tenaga boleh baharu, sektor pembuatan dan semikonduktor. Because we are quite fortunate because Malaysia has emerged to be one of the important semiconductor hubs in the region, and we should be able to collaborate in this field. Egypt has, without exaggeration, a standing role in terms of level of scholarship. Some of the great scientists and scholars throughout the world are from Egypt, and I think we should then make full use of it to benefit both our countries. Perdana Menteri menyatakannya dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdul Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan di Istana Al-Ittihadiyah, Kahirah. Generasi muda Islam harus dilengkapi ilmu agama termasuk Al-Quran selain pengetahuan dalam bidang teknologi. Jelas Perdana Menteri, ia bagi membolehkan mereka mengintegrasi nilai-nilai Islam dalam bidang keutamaan termasuk kecerdasan buatan AI. Bercakap ketika menyampaikan syarahan umum di Universiti Al-Azhar Mesir, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkongsi beberapa inisiatif dilaksana Malaysia. Ini termasuk menyalurkan pelajar dari Mahad Tahfiz ke bidang TVET agar mereka bukan hanya kuasai ilmu agama, malah kemahiran teknologi. Selain itu, buat pertama kali dalam sejarah, semua pelajar Islam di Malaysia wajib baca 40 hadis Arba'in Imam Nawawi bersama terjemahan. Terjemahan sudah disiapkan. Kemudian kita juga kembalikan, dulu dibatalkan bantuan kepada sekolah agama. Kita hanya mulakan bantuan kepada sekolah agama rakyat dibatalkan pada tahun 2003. Sehingga kami ambil alih kerajaan Madani, kita kembalikan bantuan kepada sekolah agama rakyat tersebut. Perdana Menteri berada di Mesir sempena lawatan rasmi mulai Sabtu lepas. Sementara itu, pelajar Malaysia di Universiti Al-Azhar mengakui input syarahan umum Perdana Menteri benar-benar memotivasikan mereka untuk lebih bersemangat menuntut ilmu. Mereka teruja kerana berpeluang mengikuti syarahan umum tersebut dan bertemu Datuk Seri Anwar Ibrahim secara dekat. Kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana telah bernegosiasi dengan dengan Syekhul Azhar yakni Dr. Ahmad Taib mengenai peningkatan beasiswa yang akan dilaksanakan. Ini merupakan satu opportunity lah bagi saya sebab dapat lihat Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 secara berhadapan. Saya harap kami sebagai pelajar Al-Azhar dapat menyumbang sebagai modal insan yang berkualiti lah di negara Malaysia kelak. Saya sebagai rakyat Malaysia sangat seronok, sangat suka apabila pertama kali melihat Perdana Menteri di depan mata saya. Dan sebagai seorang pelajar, saya mengucapkanlah ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana sudi hadir untuk bertemu dengan pelajar walaupun bukan secara personal tapi secara ramai-ramai. Terima kasih saya ucapkan. Rasa sangat bersyukur sebab kita dapat tahu perkembangan pertemuan antara dua hala, terutama antara Malaysia dengan pihak Al-Azhar dan pertemuan Perdana Menteri Malaysia dengan Presiden Mesir sendiri. Jadinya kita dapat tahulah perkembangan dan kejayaan yang hasil daripada pertemuan ini. Selepas Mesir, Perdana Menteri ke Riyadh, Arab Saudi untuk menghadiri sidang kemuncak negara Arab Islam. Datuk Seri Anwar berharap kesemua negara terlibat sidang kemuncak itu dapat capai kata sepakat untuk selesaikan konflik di Gaza, Palestin. Jadi saya dan
Presiden Mesir Abdul Fattah Sisi akan ke Riyadh bincang perkembangan terakhir Palestin dan Gaza. Saya terima kasih kepada Presiden Mesir dan Kerajaan Mesir kerana bantuan mereka yang luar biasa untuk memudahkan Malaysia menghantar bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang tertindas dan dizalimi di Gaza. Perdana Menteri menyatakannya ketika menyampaikan syarahan umum di Universiti Al-Azhar Kahira. Sidang Kemuncak Negara Arab Islam dijadual berlangsung hari ini. Situasi banjir di Pahang. Lipis daerah baharu terjejas banjir selepas raup. Penduduk terjejas bertambah kepada 438 setakat 6 pagi berbanding 172 tengah malam tadi. Berdasarkan portal info bencana JKM, kesemua penduduk terjejas terdiri daripada 126 keluarga. 218 penduduk daripada 61 keluarga di Lipis berlindung di 2 pusat pemindahan sementara PPS. Masing-masing PPS Sekolah Kebangsaan Kecau Tui dan PPS Dewan Semai Bakti Felda Kecau 1. Diraup pula 220 penduduk daripada 65 keluarga ditempatkan di 6 PPS. Ini termasuk PPS Dewan Orang Ramai Kampung Tok Macang, Masjid Kampung Pintu Padang dan Pusat Kegiatan Kemas Gali. Juga Dewan Serbaguna Kampung Ulu Gali, Sekolah Menengah Agama Al-Falah Batu Talam dan Balaraya Kampung Sungai Pasu. Kes pelatih tahun 1 UPNM cedera parah dipijak senior tahun 3-nya sedang disiasat polis. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa mendedahkan mangsa berusia 19 tahun mengalami keretakan pada tulang rusuk dan tulang belakang. Dia sedang dirawat di hospital. Kejadian dipercayai berlaku pada 21 Oktober lalu ketika mangsa berada di tepi padang kawat selepas selesai sesi panggil nama. Bagaimanapun, polis hanya terima laporan mengenainya 8 November lalu. Kes disiasat bawah Seksyen 325 Kanun Keseksaan. Orang ramai diminta tidak buat sebarang spekulasi hingga siasatan selesai. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan kejadian itu sama sekali tidak wajar berlaku. Ia benar-benar merosakkan imej UPNM dan institusi pendidikan tinggi. Kementerian akan beri perhatian terhadap kes berkenaan selain bekerjasama penuh dengan polis untuk melengkapkan siasatan. Penyedia platform media sosial diberi masa sebulan untuk mengemukakan maklum balas terhadap kod tata laku pelesinan yang disedia MCMC. Kod tata laku itu menggariskan perkara yang perlu dipatuhi penyedia platform termasuk bertindak responsif terhadap aduan pengguna. Mereka sekarang sedang dalam proses memberikan maklum balas terhadap draft kod tata laku. Saya lihat kerjasama yang mereka beri secara umum baik. Ada satu dua yang mereka merasakan mungkin mereka lebih besar daripada negara yang berdaulat. Kita dapati ramai yang mengadu, termasuk ahli-ahli parlimen, yang kalau mereka berhubung terus dengan platform-platform seperti tidak diendahkan. Tapi kalau MCMC berhubung, maka platform-platform ini akan lebih responsif. Itu tidak patut berlaku. Platform-platform wajib responsif terhadap semua pengguna. Selepas hasil maklum balas di muktamad hujung tahun ini, barulah kod tata laku itu akan diterbitkan. Modul Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial PEERS akan diperkenal dalam kurikulum persekolahan 2027. Ia inisiatif untuk tangani isu kehamilan dalam kalangan remaja. Fokus modul terarah kepada advokasi mengenai kesihatan reproduktif. Untuk pendidikan ini khusus semasa kurikulum baru 2027 ini, dan ini telah mendapat persetujuan bersama-sama dengan Kementerian Wanita dan juga Kementerian Pendidikan. Begitu juga dari semasa ke semasa kita menjalankan program-program berkaitan advokasi yang terkait rapat dengan isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan reproduktif, termasuk program-program bersama Kementerian Wanita menangani isu gangguan seksual, menangani isu-isu yang terkait rapat dengan isu-isu kesihatan gadis,
kemudian safe touch, bad touch, ya, masih lagi kita laksanakan di peringkat KPM. Baik, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.